Salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Maha. Hari ini grup kita akan membuat presentasi tentang tajuk kebakaran hutan dan musim kemarau. Grup kita mengandungi 5 orang iaitu saya Gideon Joseph, Wei Yi, Shen Hui, Yong Jie dan Bala. Gambar-gambar yang ditunjukkan adalah perkara yang berlaku di Malaysia, kebakaran hutan dan musim kemarau. Hari ini kita akan membincangkan tentang pengenalan objektif permasalahan kajian, perbincangan, pelajaran yang diperoleh, pandangan pelajar dan kesimpulan. Nombor 1, pengenalan. Laporan ini akan meliputi aspek seperti faktor, kesan dan penyelesaian tentang isu kebakaran hutan dan musim kemarau. Kedua-dua tajuk yang akan dibincangkan memainkan peranan yang amat penting untuk ekonomi negara kita. Tajuk pertama yang kita akan bincangkan adalah kebakaran hutan. Apakah maksud kebakaran hutan? Kebanyakan orang menganggap ia hanya kebakaran di dalam hutan ya, tetapi bukan semudah itu. Definisinya ialah kebakaran hutan ialah apabila kebakaran berlaku di dalam hutan yang menyebabkan kemudaratan kepada pokok dan benda di dalam hutan. Ini boleh membawa masalah ekonomi dan alam sekitar. Kebakaran hutan berlaku terlalu banyak tekanan pada hutan. Ia boleh mencederakan tumbuhan dan haiwan serta tanah dan air. Okey, yang telah berlaku di Malaysia ya. Kebakaran hutan di Riau pada Ogos 2019 membawa jerubu ke seluruh lembah Kelang. Kebakaran hutan Kalimantan juga menyebabkan jerubu di beberapa bandar dan pekan besar Sarawak, termasuk Kuching. Selepas itu, kualiti udara di Kuala Baram dan Miri menjadi berbahaya yang memaksa Malaysia untuk menggunakan Pelan Tindakan Kebangsaan Kebakaran Terbuka dan Pelan Tindakan Jerubu Kebangsaan sedia ada pada Ogos 14, 2019. Tajuk seterusnya yang kita akan bincangkan adalah musim kemarau. Definisinya ialah musim kemarau adalah masa yang hujan tidak banyak dalam tempoh yang lama. Ini membolehkan tumbuhan dan ini menyukarkan tumbuhan dan haiwan untuk mencari air dan ia juga boleh menyukarkan petani untuk menanam tanaman. Pada musim kemarau, tidak terdapat banyak kelembapan di udara yang menyebabkan beberapa lubang air dan sungai menjadi kering. Oleh sebab itu, banyak haiwan yang memakan rumput mungkin terpaksa berpindah ke tempat yang mempunyai lebih banyak air dan makanan. Bukan itu sahaja. Apabila flora di tempat tersebut menjadi kering, ia lebih terdedah kepada pembakaran. Malaysia menghadapi 2 musim kemarau setiap tahun, iaitu musim kemarau pantai timur dan yang extends dari Mac hingga September, dan kedua ialah musim kemarau pantai barat, iaitu dari Oktober hingga April. Hai, nama saya Bala. Ini adalah bahagian saya iaitu objektif dan permasalahan kajian. Slide kemudian. Jadi, sekarang saya akan membahas sebuah penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau dan mencari cara untuk mencegahnya. Penelitian ini dilakukan di Malaysia kerana negara tersebut sering mengalami kebakaran hutan dan musim yang semakin kering. Seperti yang kita ketahui, Malaysia memiliki pelbagai tumbuhan dan haiwan yang sangat bergantung pada hutan. Oleh kerana itu, sangat penting bagi kita untuk memahami mengapa kebakaran terjadi dan bagaimana menjaga agar kebakaran tersebut tidak merusak lingkungan. Ketika terjadi kebakaran hutan dan musim kemarau di Malaysia, hal ini dapat menyulitkan masyarakat yang tinggal di sana. Kebakaran dapat mencemari hal-hal penting seperti air bersih dan sumber daya lainnya yang diperlukan masyarakat dari hutan. Selain itu, asap dari kebakaran juga dapat menyebab masalah kesihatan seperti gangguan pernafasan dan masalah kesihatan lainnya. Kajian ini sangat penting kerana akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai masalah ini dan menghasil idea-idea yang baik untuk memperbaiki lingkungan, kesihatan masyarakat, dan ekonomi di Malaysia. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem peringatan yang lebih baik bagi masyarakat terkait kebakaran hutan dan musim kemarau. Saat ini, proses untuk mendapatkan informasi tentang kebakaran tersebut memakan waktu yang sangat lama. Oleh kerana itu, kita ingin membuatnya lebih cepat dan lebih efisien. Dengan cara ini, kita dapat menghentikan penyebaran api lebih awal dan membantu orang-orang yang berada dalam bahaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kembali peraturan yang sudah ada dan mempertimbangkan apakah perlu ada perubahan atau penyesuaian. Hal ini mungkin melibatkan kerjasama dengan pemerintah dan pihak lainnya untuk menemukan cara yang lebih baik dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan musim kemarau. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah untuk membuat rencana yang lebih baik dalam mengatasi kesan dari kebakaran dan musim kemarau yang semakin parah. Ini termasuk meningkatkan cara kita merespon keadaan krisis, membuat rencana pemindahan dan mengurus bencana lebih efektif. Jadi, dengan melakukan penelitian ini, kita berharap dapat menghasilkan solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan musim kemarau di Malaysia. Kemudian, permasalahan kajian. Sekarang saya akan mengulas sebuah permasalahan yang berdesar iaitu kebakaran hutan dan musim kemarau. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi alam tetapi juga bagi manusia. Saat musim kemarau tiba, kebakaran hutan semakin sering terjadi dan intensitas semakin parah, menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi ekosistem alam. Banyak tumbuhan dan binatang yang menjadi korban, serta masyarakat yang bergantung pada hutan untuk kehidupannya juga terkena kesannya. Selain itu, kebakaran hutan juga menciptakan udara yang kotor dan berbahaya bagi kesihatan manusia kerana asap dan karbon dihasilkan. Ini berdampak pada peningkatan masalah pernafasan dan kesihatan masyarakat. Masalah ini Masalah ini juga sering memulakan perdebatan di masyarakat tentang bagaimana lahan dan sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan. Perubahan iklim semakin memperburuk situasi dengan meningkatkan kekeringan dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan. Oleh kerana itu, sangat penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak dari masalah ini serta mencari solusi yang efektif. Dengan mencari dan memahami dengan baik masalah kebakaran hutan dan musim kemarau, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi alam dan kesejahteraan manusia. Mari kita bersama-sama mencari cara untuk memperbaiki kondisi ini demi keberlangsungan hidup kita dan generasi mendatang. Itulah semua yang ada untuk bahagian saya. Sekarang saya akan memindahkan kepada seorang rakan lain untuk meneruskan persembahan ini. Sekian, terima kasih. Sekarang saya ingin menyampaikan kebakaran hutan dan musim kemarau.
kebakaran hutan merujukkan pada kejadian di mana api menambah dan membakar kawasan hutan secara meluas. Sebab itu, kebakaran hutan dapat bermacam-macam termasuk aktiviti manusia seperti pembakaran hutan untuk berladangan, pembalakan haram atau aktiviti rekreasi yang tidak terkawal. Kesannya termasuk kerugian habitat bagi flora dan fauna, penurunan kualitas udara kerana asap yang dihasilkan, kerugian ekonomi bagi industri hutan dan pariwisata, serta risiko kesihatan bagi manusia yang terpapar oleh asap yang beracun. Begitu musim kemarau ialah satu tempoh cuaca kering yang berpanjangan dengan terdapat sedikit hujan atau tiada hujan langsung. Ia boleh memberi kesan besar terhadap ekosistem dan kawasan pertanian yang terbabit. Musim kemarau dapat memiliki kesan yang luas, termasuk kekurangan air untuk pertanian, distribusi air minum yang terganggu, kebakaran hutan yang meningkat, dan kerugian ekonomi yang besar akibat hilangnya hasil pertanian dan hutan. Seterusnya, ini ialah strategi penyelesaian untuk meningkatkan kesedaran, pendidikan, keterlibatan kerajaan dan penlibatan komuniti dan menangani isu kebakaran hutan dan musim kemarau. Berbagai strategi yang boleh diambil ialah pertama, kempen kesedaran awam melalui berbagai saluran media termasuk televisyen, radio, media sosial dan acara komuniti untuk mendidik orang ramai tentang punca-punca, impak dan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan. Kedua, integrasi kurikulum sekolah dengan pelajaran mengenai pemeliharaan alam sekitar, keselamatan daripada kebakaran dan kepentingan hutan ke dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan rasa tanggungjawab dan pengetahuan dalam generasi masa depan. Ketiga, pembuatan dasar-dasar dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan tanah dan pengurusan hutan. Akhirnya, penglibatan komuniti melalui program sukarelawan, rondaan komuniti dan kumpulan pemantauan jiran untuk meningkatkan keupayaan pengawasan dan tindak balas terhadap kejadian kebakaran hutan. Kerjasama antarabangsa, inovasi teknologi dan insentif ekonomi. Seterusnya ialah tindakan langkah pendidikan tentang kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan keselamatan daripada kebakaran sejak usia muda. Peraturan ketat dan insentif bagi petani dalam menguruskan pembakaran sisa tanaman secara tidak terkawal. Akhirnya subsidi dan bantuan kewangan untuk amalan pengurusan yang lebih baik. Dengan usaha bersama ini, kita dapat membinakan masyarakat yang lebih peka dan berdaya tindak dalam menjaga alam sekitar dan mengurangkan risiko kebakaran hutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Nama saya Hoyong Cik. Bagi bahagian saya melalui isu kebakaran hutan dan musim kemarau, kumpulan kami telah mengetahui beberapa pelajaran yang penting melalui kumpulan tertulis ini. Slide kemudian. Bagi isu kebakaran hutan, salah satu pelajaran yang kami belajar adalah penghormatan terhadap alam semula. Jadi, ini disebabkan kita harus mengakui impak
dalam aktiviti manusia terhadap alam sekitar kita. Sama ada itu pembabatan hutan, pengembangan pertanian, atau pengurusan tanah yang tidak bertanggung jawab. Tindakan-tindakan tersebut dapat membawa akibat yang boleh membawa kesan negatif terhadap alam persekitaran dan kepelbagaian biologi kita. Jadi, untuk menenangi ancaman ini, penglibatan komuniti tempatan dan individu adalah penting. Kita semua harus berkongsi tanggungjawab untuk pencegahan kebakaran, penggunaan tanah yang mampan, usaha-usaha pemulihan dan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar. Oleh itu, pendidikan komuniti tentang risiko kebakaran adalah penting. Usaha pendidikan memberikan peluang kepada individu untuk mengambil tindakan sekiranya tanda-tanda kebakaran hutan wujud. Selain itu, meningkatkan kesedaran tentang pemeliharaan alam semula. Jadi, perlukan usaha bersama antara kerajaan Malaysia dan organisasi antarabangsa. Kerjasama adalah kunci untuk membangunkan strategi yang berkesan dan pantas untuk mencegahkan kebakaran, pengawalan dan tindak balas. Dengan memanfaatkan kepakaran saintifik dan perkongsian antarabangsa, kami dapat memantaukan hutan-hutan Malaysia dengan lebih baik dan melaksanakan langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan risiko kebakaran hutan. Slide kemudian. Di samping itu, isu musim kemarau juga memberikan pelajaran penting kepada kita dalam kajian ini. Kami telah belajar pengurusan air yang strategik dan berkesan menjadi titik fokus semasa tempoh kemarau, memastikan bekalan air yang cukupi untuk keperluan pertanian, domestik, dan industri. Oleh itu, mengambil langkah-langkah untuk pemulihan air, penyimpanan air dan penagihan air adalah penting untuk memastikan pengairan air yang cekap. Selain itu, pertanian mampan juga penting kerana musim kemarau boleh menyebabkan kekurangan air dan hasil tanaman yang berkurang, lalu membahayakan keselamatan makanan. Oleh itu, mempromosikan tanaman yang tahan kemarau, teknik pemulihan tanah dan amalan agroforestry dapat mengurangkan kesan buruk kemarau terhadap produktiviti pertanian, menjagakan keselamatan makanan. Dengan menyebarkan pengetahuan tentang amalan pertanian mampan, kita boleh memberikan kuasa kepada komuniti untuk menyesuaikan diri dalam berkembang dalam menghadapi cabaran iklim. Dengan inilah hujung pendapatan saya. Sekarang saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Selamat petang, Miss. Nama saya Chen Hui dan hari ini saya nak bentang tentang pandangan saya terhadap kebakaran hutan dan musim kemarau. Oke, mula-mula kita bincangkan pandangan saya tentang kejadian kedua-dua fenomena semula jadi tersebut. Seperti yang kita tahu, kebakaran hutan dan musim kemarau adalah dua fenomena semula jadi yang akan memberi kesan serius kepada kita. Kesan pertama yang dibawa oleh kebakaran hutan dan musim kemarau ialah memberi pengaruh lingkungan. Kebakaran hutan bukan sahaja akan menyebabkan kerosakan ekosistem, tetapi juga boleh menyebabkan kehilangan habitat hidupan liar dan juga biodiversiti. Begitu juga ketika musim kemarau. Kekurangan air akan menyebabkan tanah menjadi kering dan juga akan mengancam kelangsungan hidup haiwan. Kedua, kebakaran hutan dan musim kemarau akan menjejaskan pembangunan sosial dan ekonomi. Kebakaran hutan boleh memberi kesan kepada ekonomi tempatan
pelancongan, dan juga kesejahteraan penduduk di kawasan terjejas. Selain itu, musim kemarau juga akan menjejaskan pertanian, sumber air, dan kehidupan seharian penduduk. Kedua-dua fenomena tersebut akan menyebabkan tiada sumber pendapatan. Ini secara langsung menjejaskan kehidupan harian dan perbelanjaan penduduk yang akan membawa kesan kepada kemerosotan sosial dan ekonomi. Seterusnya, kita bincangkan pandangan saya tentang tindakan kedua-dua fenomena tersebut. Pertama, kita boleh mencegah dan mendidik tentang kejadian kebakaran hutan dan musim kemarau. Sekolah atau komuniti boleh mengadakan program pendidikan alam sekitar untuk masyarakat umum bagi meningkatkan kesedaran tentang bahaya kebakaran hutan dan juga kepentingan untuk melindungi sumber asli. Kedua, usaha penghijauan, pengurusan sisa, dan amalan lestari bukan sahaja dapat membantu melindungi alam sekitar, tetapi juga boleh meningkatkan minat orang ramai dalam usaha pencegahan kebakaran hutan, dan ini juga boleh mengurangkan kesan musim kemarau. Ketiga, kerajaan atau pengunjung boleh menjemput peserta untuk berkongsi pengalaman dan idea mereka tentang mengatasi isu kebakaran hutan dan musim kemarau. Oleh itu, semakin ramai orang akan merasakan mereka mempunyai tanggungjawab untuk mengambil tindakan. Contohnya, mereka boleh menyertai aktiviti penanaman pokok, aktiviti alam sekitar, atau organisasi sukarelawan. Tindakan tersebut akan meningkatkan kesedaran dan tindakan konkret untuk melindungi alam sekitar. Dan ini juga boleh mengurangkan risiko bencana alam yang berkaitan. Sekian sahaja ucapan saya dan saya akan hantar kepada Jiden untuk diteruskan. Sekian terima kasih. Okey, kesimpulan. Kedua-dua topik ini tidak baik untuk alam sekitar dan ekonomi kita. Orang awam perlu memahami asas-asas kemudaratan yang akan dibawa oleh faktor-faktor ini secara umum. Ketiga, masyarakat awam harus mempelajari langkah-langkah bagaimana untuk mencegah atau mengelakkan faktor seperti ini berlaku. Walaupun Malaysia mempunyai sektor kerajaan yang sesuai untuk mengendalikan kemarau dan kebakaran hutan, ia sepatutnya menjadi tugas kita sebagai rakyat untuk memastikan bahawa kita tidak memulakan kebakaran tanpa langkah berjaga-jaga yang sewajarnya. Okey, itu saja Miss Maha. Sekian, terima kasih.